Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam menjelang pendidikan negeri Sarawak. Salam menjelang pendidikan daerah Limbang. Fly kenyalang fly. Fly high. Selamat datang saya ucapkan ke program Kurapak Ketani. Kerjaya dan keluarga, ku rindu perhatianmu. Anjuran sektor psikologi dan konseling Pejabat Pendidikan Daerah Limbang. Saya Muhammad Muizzuddin Syafi'i sebagai moderator akan bersiaran bersama penonton pada hari ini. Saya ingin menarik perhatian semua. Panel jemputan yang akan bersama kita dalam program Kurapak Ketani adalah Cik Nur Fadilah binti Saleh, iaitu konselor pelatih dari Universiti Malaysia Sabah yang akan membincangkan tema kerjaya dan keluarga, ku rindu perhatian. Baiklah, nampaknya panel kita telah pun bersedia dan telah ada dalam talian sekarang. Selamat datang Cik Nur Fadilah, apa khabar? Terima kasih Encik Muiz, khabar baik. Baiklah, Cik Nur Fadilah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan informasi tentang kami pada hari ini. Jadi, sebelum kita teruskan lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan sedikit berdata panel kita pada petang ini, iaitu Cik Nur Fadilah binti Saleh yang merupakan konselor pelatih dari Universiti Malaysia Sabah, merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Beliau juga telah memiliki ijazah sarjana muda psikologi kanak-kanak dan keluarga dan pernah membuat tesis bertajuk Hubungan Antara Gaya Keibubapaan dan Efikasi Kendiri. Maka, sangatlah bersesuaian dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sekarang beliau telah menyiapkan master dalam jurusan psikologi konseling di Universiti Malaysia Sabah. Jadi begitulah sedikit panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, mari kita teruskan lagi, iaitu Cik Fadilah. Maafkan saya, Cik Fadilah. Jadi, Cik Fadilah, apakah pandangan Cik Fadilah tentang tajuk kita pada hari ini? Dan anda diberi pilihan, apakah pilihan Cik Fadilah kerjaya atau keluarga? Okey, terima kasih Encik Muiz. Sebelum saya memberikan jawapan saya di mana antara pilihan kerjaya ataupun keluarga, mungkin saya boleh memberikan pandangan terlebih dahulu mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu kerjaya dan keluarga. Mungkin saya akan memberitahu kenapa pentingnya kerjaya itu sendiri dan kenapa pentingnya keluarga itu sendiri. Jadi terlebih dahulu apa yang telah saya baca melalui pakar motivasi dan sikap pekerja Steer dan Porter pada tahun 1975, mereka mengatakan bahawa pentingnya kerjaya itu adalah disebabkan pekerjaan adalah merupakan satu alat atau pertukaran untuk ganjaran atau pendapatan supaya manusia mampu memiliki keperluan-keperluan asas yang mereka kehendaki. Yang kedua pula, pekerjaan juga ni sebenarnya membolehkan manusia untuk membentuk hubungan sosial iaitu dengan mendapat rakan sekerja, teman untuk mewujudkan satu kelompok sosial dalam tempat kerja. Manakala yang ketiga pula adalah setiap pekerjaan itu sebenarnya mempunyai status mereka sendiri, iaitu manusia boleh mendapatkan status menerusi pekerjaan yang mereka lakukanlah. Dan yang terakhir, mengapa pekerjaan itu penting adalah disebabkan pekerjaan ini adalah merupakan satu sumber identiti dan penghormatan kepada manusia. Apabila seseorang itu mendapat pekerjaan, mereka akan lebih dikenali, dihormati dan juga dikagumi. Kita berbalik kepada kenapa pentingnya keluarga, iaitu kenapa kita memerlukan keluarga dalam kehidupan kita. Hal ini disebabkan oleh keluarga merupakan satu institusi kekeluargaan yang memberikan kita sumber kebahagiaan, kasih sayang, perhatian, dukungan, sokongan dari pelbagai aspek. Jadi bagi saya kekeluargaan ini keluarga ini merupakan isi di dalam keluarga, anggota dalam keluarga itu ialah ibu bapa, suami isteri, anak-anak dan mungkin boleh kita katakan kepada yang keluarga yang lebih besar, mungkin datuk, nenek dan sebagainya lah.
itu adalah keluarga. Jadi itulah yang saya maksudkan bahawa keluarga ini merupakan berapa pentingnya keluarga dalam kehidupan adalah untuk memberikan kita sokongan, dorongan dalam pelbagai aspek. Berbalik kepada soalan Cik Muiz sebentar tadi, iaitu kenapa iaitu sekiranya saya diberi pilihan antara saya memilih kerjaya ataupun keluarga, dalam kehidupan yang bercabar ini sebenarnya kita kadang-kadang tersepit dengan membuat keputusan. Maksudnya terutamanya ia melibatkan keluarga dan juga kerjaya. Kerana walaupun kita memiliki kerjaya, namun kita juga memerlukan keluarga dalam kehidupan kita. Tidak dinafikan sebenarnya rezeki itu ada di mana-mana. Namun bagi saya ialah kita perlulah memilih dengan baik. Maksudnya kita membuat perancangan yang baik. Jadi pada pendapat saya memilih kedua-duanya sekali kerana bagi saya kedua-duanya kerjaya dan keluarga itu adalah penting dalam kehidupan seharian saya untuk menjadi pendorong saya. Maksudnya keluarga itulah yang mendorong saya untuk lebih bekerjaya. Begitu. Mereka merupakan sumber semangat saya dan kerjaya juga merupakan sumber semangat saya untuk meneruskan hidup bersama keluarga saya. Dan juga kewajaran pertimbangan sebenarnya amat diperlukanlah dalam melakukan situasi seperti ini sekiranya kita diberi pilihan antara kerjaya ataupun keluarga. Sebenarnya secara asasnya kan membuat pilihan sama ada memilih keluarga ataupun kerjaya memerlukan perancangan yang teliti. Kematangan dalam membuat perancangan itu sebenarnya paling pentinglah untuk membuatkan satu hasil yang lebih bermakna dalam kehidupan kita. Itu sahaja Cik Mun. Baiklah, terima kasih Cik Nur Fadilah. Jikalau saya pun, saya akan memilih kedua-duanya sekali iaitu keluarga dan kerjaya. Walaupun saya tahu di mana jikalau saya memilih kedua-dua perkara ini, dia memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Namun itu semua adalah cabaran untuk diri saya untuk lebih maju ke hadapan. Jadi sebelum kita menerus lebih jauh lagi Cik Fadilah, apakah punca wujudnya perasaan kurang bahagia walaupun sudah mempunyai kerjaya? Okey, kenapa kita rasa macam kurang rasa bahagia tu walaupun mempunyai kerjaya? Bagi saya adalah cuba kita renung semula, kita lihat semula mengapa kita rasa jiwa kita ini kosong, tidak gembira padahal kita mempunyai kerjaya. Kenapa kita rasa sering gelisah, kenapa kita rasa resah, tidak dapat membuat kerja yang sepatutnya. Kenapa perkara ini berlaku? Jadi oleh itu ramai antara kita mula mencari erti sebenar kegembiraan itu dan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi bagi saya pendefinisian bahagia itu sebenarnya adalah perkara yang subjektif dan dinamik kerana setiap orang mempunyai definisi bahagia mereka tersendiri. Contohnya mungkin ada yang mengatakan bahawa mempunyai banyak duit merupakan satu kebahagiaan bagi mereka. Dan mungkin ada juga yang mengatakan bersama-sama dengan keluarga dapat meluangkan masa bersama keluarga merupakan satu kebahagiaan kepada mereka. Dan mungkin ada juga yang mengatakan bahagia itu adalah sederhana. Maksudnya apa yang mereka ada pada masa ini merupakan sudah menjadi kebahagiaan mereka. Yang penting mereka berasa puas dengan apa yang mereka ada. Bagi saya, ini merupakan pendapat peribadi saya sahajalah. Kenapa wujudnya punca kurang rasa bahagia walaupun sudah berkerjaya. Yang pertama bagi saya adalah disebabkan oleh workaholic. Maksudnya orang itu terlalu gilakan kerja sehingga kan dia tidak mempunyai masa untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini dia lebih membuat dia rasakan bahawa kerja itu merupakan segala-galanya baginya. Maksudnya mungkin dia rasa dia mesti kerja. Kerja adalah lagi penting dan kerja ini memberikan kepuasan dalam kehidupannya. Jadi maksudnya kalau dia rasa
dia kurang dalam membuat satu kerja itu, apa yang kerja yang dia lakukan, mungkin dia tidak mendapat kepuasan. Jadi oleh itu individu seperti ini mereka merasakan kerja itu adalah penting. Jadi sehingga kan mereka langsung mungkin mereka kurang memberi perhatian kepada diri mereka sendiri. Jadi ini merupakan antara salah satu punca mengapa wujudnya perasaan tidak bahagia, kurang bahagia apabila sudah berkerjaya. Dan punca yang kedua yang boleh saya katakan adalah mungkin mereka berasa bosan dan tidak merasakan cabaran dalam bekerjaya, dalam bekerja. Mungkin mereka rasakan tiada keseronokan itu apabila mereka melakukan kerja itu sambil lewa. Maksudnya kenapa mereka membuat pekerjaan ini sambil lewa? Disebabkan mereka berasa bosan apabila pekerjaan yang mereka lakukan adalah perkara yang berulang-ulang. Maksudnya tiada kepelbagaian dalam kerja mereka. Jadi mereka rasa benda itu adalah benda yang membosankan. Mungkin individu ini dia suka kepada perkara yang macam pelbagai. Dia suka benda-benda yang dia suka buat benda-benda yang macam-macam lah. Maksudnya dia tidak mau stick on one, dia tak mau stick kepada satu benda sahaja. Jadi ini merupakan antara punca lah kenapa perasaan bosan itu berlaku dalam individu itu. Dan bagi saya mungkin juga individu itu berasa apa yang dia ada sekarang, maksudnya apa kejayaan yang dia ada sekarang adalah bukan pilihannya. Mungkin pada masa lalu mungkin dia punya individu itu mempunyai cita-cita lain, cita-cita yang lain, dan pada masa sekarang apa yang dia kerjakan adalah bukan cita-citanya pada masa lalu. Jadi ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan individu itu merasa kurang bahagia dengan kerjaya yang dimiliki olehnya. Punca yang seterusnya yang boleh saya katakan mengapa wujudnya kurang bahagia dalam wujudnya kurang bahagia walaupun seseorang itu sudah berkerjaya adalah terlalu banyak kerja namun tidak dapat penghargaan. Mungkin seseorang itu dia rasakan dirinya dia telah banyak melakukan pekerjaan. Dia telah membuat sesuatu pekerjaan itu dengan sehabis baik. Maksudnya semua apa yang disuruh oleh majikan, apa yang memang perkara itu memang kerjanya, dia memang sudah melakukan yang terbaik. Tapi pada masa yang sama, walaupun dia sudah melakukan sehabis baik, namun dia tidak dapat ganjaran yang seperti yang dia mahukan. Maksudnya mungkin mungkin keluarga, mungkin bukan keluarga, maafkan saya, mungkin majikan tidak melihat dia punya tungkus lumus tu bagaimana. Dan inilah yang menyebabkan seseorang itu berasa dahlah dia melakukan kerja yang banyak, tambahan lagi dia tidak mendapat penghargaan daripada pekerjaan yang telah dia lakukan dengan bersungguh-sungguh. Jadi seterusnya saya huraikan lagi iaitu punca seterusnya ya persekitaran tempat kerja. Maksudnya persekitaran tempat kerja, kemungkinan persekitaran tempat kerja yang dia ada yang dia berada sekarang adalah tidak kondusif. Maksudnya tidak bersesuaian dengan apa yang dia mahukan ataupun seseorang individu itu tidak dapat membiasakan dirinya dengan budaya dalam organisasi tersebut. Mungkin individu itu berasa keko ataupun sukar untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitaran kerja. Jadi ini adalah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kepada kurang bahagia dalam pekerjaan lah. Dan juga apa yang boleh saya katakan di sini, persekitaran tempat kerja juga dipengaruhi oleh majikan dan juga rakan sekerja. Maksudnya mungkin individu itu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan majikannya atau rakan sekerja. Oleh itu pada pendapat saya sendiri, sekiranya perkara ini berlaku, perlulah seseorang individu itu mencari satu inisiatif untuk memulihkan hubungan antara dirinya dengan majikannya ataupun dengan rakan sekerjanya.
Maksudnya sekiranya tidak boleh macam dia fokus untuk bekerja, dia berasa tidak selesa, dia tidak semangat, dia perlulah mencari cara lah yang produktif untuk keluar daripada masalah lah yang dihadapinya. Dan yang terakhir sekali ialah hati berasa tidak gembira kerana kurangnya rasa bersyukur itu. Kadang-kadang kita ni terlampau taksub dengan memikirkan apa yang kita tidak ada. Maksudnya sehingga kita ni lupa sebenarnya lupa untuk bersyukur bahawa apa yang kita ada ini sebenarnya sudah mencukupi. Cuma kita melihat kepada orang lain. Orang lain mungkin lebih daripada kita. Jadi perkara itu membuatkan diri kita berasa kurang bersyukur dalam kejayaan yang kita sudah ada pada ketika ini. Jadi cubalah kita berfikir sejenak dan cuba renungkan semula segala kurniaan Allah Tuhan kepada kita. Mungkin kita tidak perasan selama ini kita sebenarnya sudah hidup dalam keadaannya serba-serbi cukup dan membahagiakan. Baiklah, saya setuju dengan apa yang Cik Fadilah katakan sebentar tadi, iaitu setiap individu mempunyai definisi kebahagiaan. Sama juga seperti saya, di mana bahagia menurut saya adalah apabila saya mendapat tubuh badan yang sihat. Saya dapat menjalankan aktiviti sukan di mana saya akan dapat badan saya bertambah sihat dan melakukan aktiviti sukan. Dan dari segi fizikal, mental, semuanya akan terjaga. Itulah definisi kebahagiaan untuk saya. Jadi di awal tadi, Cik Fadilah menyatakan memilih kedua-duanya sekali, keluarga dan kerjaya. Namun, apakah impak sekiranya tiada keseimbangan antara kerjaya dan keluarga? Okey, terima kasih Encik Muiz. Maksudnya apa yang terjadi sekiranya tiada keseimbangan antara kerjaya dan keluarga. Maksudnya sebenarnya keseimbangan di sini kita bukan definasikan sebagai 50-50. Maksud saya di sini tidak bermaksud keseimbangan antara kerjaya dan keluarga itu adalah 50-50. 50% untuk bekerja dan 50% untuk keluarga. Sebenarnya mentaliti dan salah faham ini beginilah yang menjadikan seseorang itu, individu itu berasa bersalah, konflik dalam kehidupannya dan apabila mereka banyak menghabiskan masa di bekerja ataupun sebaliknya. Jadi sebenarnya setiap individu mempunyai keperluan mereka tersendiri, keperluan yang berbeza. Maksudnya mereka tahu bagaimana untuk meletakkan keutamaan pada kehidupan mereka supaya seimbang. Keseimbangan itu dapat dicapai. Jadi kalau dilihat dalam aspek impak ini tidak memberikan impak yang negatif sahaja. Sebenarnya ianya juga memberikan impak positif. Sekiranya kita melihat daripada sudut positifnya, contohnya begini. Misalnya kita memberikan fokus yang maksimum kepada kerjaya dari sudut mental, fizikal, emosi. Kita curahkan sepenuhnya, pastinya kualiti dalam kerja kita adalah lebih bermutu. Dan sudah semestinya orang sekeliling kita, terutamanya majikan dan juga rakan sekerja akan mengkagumi dan memberikan kita pujian serta pandangan yang baik kepada kita. Dan jika kita bernasib baik, mungkin kita dapat diberikan peluang untuk kenaikan pangkat. Dan dari sudut positif untuk bahagian keluarga, sekiranya kita memilih keluarga. Jadi sekiranya kita memberikan sepenuh perhatian kita kepada keluarga, ianya sangat bagus kepada institusi kekeluargaan itu sendiri. Kita dapat berpeluang untuk melayani ibu bapa, adik-beradik, suami isteri, anak-anak dengan lebih baik. Dan segala perasaan atau isi isu di rumah boleh bersama-sama kita selesaikan dan nikmati, sekaligus mencapai rasa kebahagiaan itu sendiri. Dan pada masa yang sama juga ahli keluarga dapat merasakan kebahagiaan itu. Jadi pada masa yang sama ahli keluarga dapat merasakan terdapatnya sepenuh perhatian yang diberikan kepada mereka. Okay.
semua orang kan sebenarnya dia mempunyai keutamaan lah yang berbeza pada setiap fasa kehidupan. Maksudnya mungkin pada peringkat usia muda dan di awal kerjaya seseorang itu lebih meletakkan keutamaan kepada kerjayanya. Serta mungkin pada usia pertengahan mereka lebih meletakkan keluarganya. Dan mungkin di penghujung usia mereka lebih utamakan kepada kerohanian. Jadi sebenarnya ia agak berbeza pada setiap peringkat kehidupan kita sebenarnya. Jadi mari kita beralih kepada impak negatifnya, iaitu sekiranya berlaku ketidakseimbangan dalam keluarga dan kerjaya, apa yang akan berlaku? Yang pertama yang boleh dilihat adalah diri kita menjadi lesu upaya. Apa itu lesu upaya? Lesu upaya ini menurut Organisasi Kesihatan Dunia WHO, mereka mengatakan bahawa sindrom ini dikonsepsikan sebagai akibat tekanan kerja yang kronik dan tidak diuruskan dengan berjaya. Dan kesan yang kedua, sekiranya ketidakseimbangan ini tidak dicapai adalah tekanan dan stres yang melampau. Jadi contohnya mereka tidak dapat menyelesaikan sesuatu perkara dalam kerjaya mereka ataupun menyelesaikan isu dalam keluarga mereka, maka mereka akan mudah berasa stres dan tertekan. Jadi perkara ini sebenarnya secara tidak langsung akan menjejaskan sistem pernafasan, kardiovaskular, endokrin, pencernaan dan sebagainya. Boleh terjejas kerana stres yang berlebihan. Walaupun aspek kehidupan yang berbeza menyebabkan stres kepada seseorang dengan cara yang berbeza, pekerjaan adalah sebenarnya punca utama. Perkara ini paling banyak berlaku terutamanya mereka individu yang mempunyai keluarga. Sebenarnya sekiranya stres ini tidak dapat dihandle dengan baik, secara tidak langsung ianya dapat memberikan kesan kepada orang di sekeliling. Maksudnya mungkin orang itu akan marah, meluahkan rasa marahnya kepada atau menempiaskan rasa stresnya kepada ahli keluarga yang terdekat. Maksudnya terutamanya mungkin isteri, suami ataupun anak-anak mereka. Jadi perkara ini secara tidak langsung, sekiranya perkara ini tidak dapat diatasi secara dengan awal, perkara ini boleh menyebabkan kepada keganasan rumah tangga. Seterusnya kita lihat kepada kesan negatifnya, mungkin seseorang itu tidak terurus. Maksudnya mereka kurang memberikan perhatian kepada diri mereka sendiri, mereka tidak menguruskan diri mereka sendiri, sehinggalah mereka melebihkan salah satu benda. Contohnya mereka melebihkan kerjaya ataupun mereka melebihkan keluarga sahaja, sehingga mereka melupakan bahawa sebenarnya diri mereka itu adalah penting juga untuk dijaga. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan ialah pengabaian keluarga. Sekiranya masa yang diluangkan kepada ahli keluarga sangat minimum, terutamanya apabila mereka macam lebih mementingkan kerjanya, sehingga mereka langsung tidak memberikan perhatian kepada ahli keluarganya. Jadi perkara ini boleh menyebabkan pengabaian keluarga. Maksudnya bukan pengabaian secara berterusan. Maksud saya di sini adalah mungkin mereka kurang memberikan perhatian yang sepatutnya mereka berikan. Baiklah, terdapat banyak impak yang telah Cik Fadilah kongsikan ya sebentar tadi. Jadi Cik Fadilah, apakah tips yang Cik Fadilah boleh kongsikan kepada kita semua agar kita dapat mengekalkan keseimbangan dan dalam kerjaya dan keluarga? Okey. Macam mana kita untuk mengekalkan keseimbangan dalam kerjaya dan juga keluarga adalah mungkin tips ini tidak bersesuaian untuk semua orang, sebab pada pandangan saya setiap orang mempunyai cara mereka tersendiri untuk menyeimbangkan keluarga dan kerjaya itu sendiri.
Jadi mungkin tips yang saya kongsikan sebentar lagi boleh dijadikan sebagai panduan sekiranya ianya bersesuaian, sekiranya seseorang itu mampu untuk melakukannya. Jadi tips yang pertama yang saya dapat kongsikan adalah pengurusan masa. Contohnya, kita bayangkan kita menjalankan satu pekerjaan yang tetap. Maksudnya dari pukul 8 sampai pukul 5 kita membuat kita sedang bekerja. Jadi pada masa itu kita buatlah kerja kita dengan sebaiknya. Jadi apabila sudah tamat masa untuk bekerja, maksudnya setelah jam 5 tu kan kita dah habis bekerja. Jadi masa yang selebihnya kita boleh luangkan bersama keluarga. Contohnya makan bersama, duduk di meja makan bersama-sama sambil mendengar atau berkongsi isu atau permasalahan yang ada dalam keluarga itu. Dan bagi saya sebenarnya kualiti masa bersama keluarga dan diri sendiri perlu dicari dan kadang-kala tidak akan memakan waktu yang lama jika diaplikasikan dengan betul. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, keseimbangan ini bukanlah bermaksud 50-50. Ya, sebenarnya lebih penting adalah quality time itu sendiri. Maksudnya kita mestilah bijak dalam menguruskan quality time antara bersama keluarga kita supaya mereka tidak rasa pengabaian ataupun mereka tidak rasa yang diri mereka itu tidak diberikan perhatian. Jadi jika ada masa yang terluang, ambillah masa tersebut, rebutlah peluang tersebut untuk kita. Mungkin sekiranya ada masa, bolehlah kita macam bersantai bersama keluarga. Setiap orang ni sebenarnya dia memerlukan layanan yang adil untuk diri mereka. Jadi buatlah rancangan setiap hari dan jangan lupa untuk catatkan di dalam kalender, mungkin di dalam planner book ataupun kita punya di smartphone, dalam kalender smartphone tu. Catatlah supaya dengan mencatat itu kita dapat menguruskan masa kita dengan lebih baik. Seterusnya ialah tips yang kedua adalah menghadkan masa skrin. Maksudnya screen time. Jadi kita mesti memberi tumpuan. Contoh, kita sudah memberikan satu tempoh masa. Contoh masa sekian-sekian saya gunakan untuk melihat email, untuk melihat laman sosial, begitu. Jadi sebenarnya penghadatan masa skrin itu adalah penting. Semasa bekerja, kita perlulah melakukan kerja kita sebaiknya. Maksudnya janganlah kita macam tertengok macam Facebook, terlayan movie, janganlah begitu. Maksudnya lebihlah baik untuk kita pergi untuk melakukan kerja kita sebaik mungkin dan menghabiskan kerja yang ada pada masa itu agar kita tidak perlulah membawa kerja tersebut ke dalam rumah. Dan seterusnya, screen time ini juga adalah sama, kita mestilah menghadkan screen time semasa bersama keluarga. Janganlah kita menggunakan masa yang berlebihan. Maksudnya jangan kita gunakan masa yang terlalu banyak untuk melayari laman sosial. Maksud saya begitu. Bagilah sedikit masa tersebut kepada ahli keluarga kita. Tips yang seterusnya yang boleh saya kongsikan adalah bijak mengenal pasti keutamaan. Dan sebenarnya sudah tentu ada kalanya kita tidak dapat mengabaikan kerja, tetapi belajarlah untuk bertanya pada diri sendiri, bolehkah saya tangguh perkara ini? Dan jawapannya hendaklah jujur. Sekiranya timbul situasi yang macam benar-benar harus ditangani, maka atasinya lah dengan baik. Sekiranya masalah dapat ditangguhkan, tetapkan masa yang realistik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, apabila kita berada di tempat kerja, kita perlu fokus untuk utamakan kita punya kerja itu dan janganlah kita melakukan perkara-perkara yang boleh mengganggu kita bekerja.
Manakala apabila di rumah kita utamakanlah kebajikan dan keperluan ahli keluarga. Dan dalam hal ini sebenarnya kita perlulah bijak dalam merancang dan menguruskan keutamaan agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan baiklah. Seterusnya pula ialah amalkan penjagaan diri. Jadi kita perlu tanam dalam diri kita bahawa kesihatan mental dan fizikal itu adalah penting. Sangat mudah untuk kita sibuk dengan tanggungjawab sehingga kita lupa untuk benar-benar menjaga diri kita. Contohnya kita janganlah hanya makan untuk hidup, makan dengan sihat. Pastikan kita mendapat tidur yang cukup, bersenam dengan kerap. Semakin banyak agar kita punya tubuh badan ini juga sehat dan juga kita punya mental juga turut sehat bersama. Jadi selain itu adalah penting bagi saya kita memberikan peluang untuk diri kita untuk pulih, contohnya macam dari senaman kan. Lepas tu tidur juga sebenarnya terbuktilah dapat meningkatkan prestasi mental dan dapat mengurangkan stres dan kegelisahan yang ada. Justru itu kita dapat berfikir dan membuat keputusan secara rasional dan dapat mengurangkan kadar stres yang ada pada diri kita. Jika perlu, dapatkanlah sistem sokongan yang profesional seperti pakar pemakanan dan jurulatih kecergasan dalam aspek kesihatan mental dan fizikal inilah. Saya huraikan lagi tips yang kelima ialah dengan memahami peranan dengan baik dan jelas. Maksudnya, sekiranya kita menjadi seorang ibu bapa, kita mesti tahu apakah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Dan apabila kita menjadi seorang pekerja, kita hendaklah tahu dan mengenal pasti apa sebenarnya tanggungjawab kita sebagai pekerja itu sendiri. Jadi apa sahaja tanggungjawab, apa tanggungjawab yang perlu kita selesaikan, apakah peranan dan bagaimana untuk kita memenuhi semuanya. Maksudnya kita perlulah pandai, bijak, mengetahui apa peranan kita dalam setiap peranan yang kita ada. Yang seperti tadi yang saya cakapkan sebagai ibu bapa dan juga sebagai pekerja. Dan yang terakhir sekali adalah mendapatkan khidmat kaunselor bertauliah. Contohnya, sekiranya kita masih lagi tidak dapat menyelesaikan isu masalah yang kita hadapi, adalah baiknya untuk kita mendapatkan perkhidmatan daripada orang yang lebih profesional, contohnya kaunselor. Jadi di mana kaunselor ini sebenarnya sesi kaunseling yang dijalankan bersama kaunselor adalah merupakan satu perkara yang baik untuk memberikan kita untuk mencari jalan pencerahan ataupun celik akal kepada kita untuk mengetahui apakah punca mengapakah perkara ini terjadi dan mungkin anda bersama dengan kaunselor anda dapat bersama-sama mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang anda hadapi. Oleh itu bagi saya sekiranya masalah yang berat berlaku pada diri kita sehingga kan kita tidak dapat diri, maka berjumpalah dengan kaunselor untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik agar kita dapat pencerahan dan kita dapat mengetahui apa masalah yang kita hadapi sebenar-benarnya. Itu saja untuk yang tips Encik Muiz. Baiklah, terdapat banyak ya tips yang telah dikongsikan oleh Cik Ni Fadilah bagi mengekalkan keseimbangan dalam kerjaya dan keluarga. Jadi, Cik Fadilah, bagaimana pula dengan ibu bapa yang sibuk bekerja? Jadi, apakah langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa
bagi memberikan perhatian kepada anak-anak mereka seandainya mereka sibuk dengan bekerja? Kalau ini yang macam kalau ibu bapa mereka adalah sibuk bekerja, maksudnya dua-dua ibu bapa adalah bekerja ya. Jadi bagi saya perkara asas yang perlu diperbaiki, yang perlu diperkasakan dalam institusi kekeluargaan itu sendiri, terutamanya ibu bapa yang sibuk bekerja adalah dengan komunikasi. Komunikasi dengan pasangan, iaitu antara suami dan juga isteri. Dengan komunikasi inilah sebenarnya suami isteri perlu berbincang dan mencari kata sepakat dalam apa jua isu atau masalah yang melibatkan hal ehwal keluarga. Jadi kesepakatan dalam setiap perbincangan isu mestilah ada unsur kesepahaman, keterbukaan, keikhlasan dan juga toleransi. Seterusnya bagi saya ialah toleransi dan kerjasama. Sebagai suami isteri, sebagai ibu bapa, mereka perlulah memahami dan bekerjasama dalam menguruskan hal-hal rumah seperti menjaga anak dan juga menguruskan hal ehwal rumah tangga dan lainnya. Jika mereka mempunyai anak, sebagai pasangan, kita janganlah sesekali menganggap anak-anak itu ataupun ahli keluarga sebagai beban dalam kehidupan kita. Sebenarnya kepentingan untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang itu perlu diberikan tanpa ada rasa ragu dan was-was. Sebagai ibu bapa, kita perlulah memberi curahan kasih sayang secara sepenuh hati, tetapi ada hematnya. Seterusnya ialah dengan pemahaman kepada anak-anak. Maksudnya kita sebagai ibu bapa, kita mestilah memberi pemahaman yang baik kepada anak-anak. Maksud saya di sini, ibu bapa perlulah memberi kepahaman kepada anak-anak kenapa perlunya ibu bapa itu bekerja. Maksudnya mereka perlulah menjelaskan sebab mengapa mereka perlu bekerja dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami, agar ada anak dapat menerima mesej dengan baik. Sebagai contoh, ibu atau ayah perlu bekerja untuk mencari wang supaya kita dapat beli makanan, kita dapat beli pakaian, ibu dapat belikan adik mainan dan bawa jalan-jalan ke mana mereka suka. Begitu. Jadi jawapan tu sebenarnya perlulah bersesuaian dengan pada peringkat usia anak-anak itu sendiri sebenarnya. Dan langkah yang seterusnya ialah dengan keterbukaan dan responsif. Maksud saya di sini adalah sebagai ibu bapa, kita perlulah menjadi ibu bapa yang terbuka. Apabila ingin berkomunikasi dengan anak-anak, kita perlulah mendengar secara aktif apa yang mereka ingin luahkan. Maksudnya apa sahaja yang mereka ingin kongsikan bersama kita, kita perlulah mendengar dengan baik, mendengar sehingga habis, dan janganlah kita terus-menerus memberikan keputusan yang tidak rasional ataupun memberi respon yang tidak rasional terhadap apa yang mereka luahkan kepada kita. Hal ini kerana komunikasi antara keluarga, ibu bapa dan anak-anak itu adalah penting dalam institusi kekeluargaan. Dalam perbincangan sebenarnya perlulah wujud suasana yang tenang, aman dan keadaan fizikal, mental yang tidak serabut. Janganlah kita memberikan penerangan dan berbincang dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Jadi ini dapat menyebabkan kepada timbulnya kemarahan dan akhirnya anak atau menjadi mangsa dan hal ini membawa kepada emosi anak-anak, akhirnya membawa kepada situasi anak-anak melawan kata, perintah, bertindak kasar dan mewujudlah perasaan tidak suka, marah, benci kepada ibu bapa mereka sendiri. Dan langkah yang terakhir, sekiranya mereka mempunyai anak-anak yang masih kecil, bolehlah ibu bapa ini membuat pemilihan fasiliti dan kaedah asuhan yang sesuai. Contohnya, ibu bapa yang bekerja perlulah bijak mencari pusat asuhan seperti taska ataupun tadika yang berdekatan dengan tempat kerja mereka, agar mungkin pada waktu rehat mereka dapat meluangkan sedikit masa bersama anak-anak mereka.
Atau juga ibu bapa boleh juga menghantar kepada pengasuh lain dan keraplah bertanya kabar melalui sekiranya mereka ada kelapangan masa. Mungkin boleh menerusi dengan menelpon ataupun video call begitu untuk mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak. Janganlah kita hanya meletakkan sepenuh tugas perhatian kepada pengasuh semata-mata. Okey, nampaknya kita telah sampai ke penghujung program. Jadi, apakah pesanan Cik Nurfadilah kepada para penonton yang bersama kita pada hari ini? Okey, nampaknya kita sudah berada di penghujung ya Encik Muiz. Jadi bagi saya sebenarnya mengimbangi keluarga dan kerjaya itu boleh menjadi sukar bagi seseorang individu kerana kedua-duanya adalah penting dan memerlukan masa dan usaha. Dan meluangkan terlalu sedikit masa dan dengan keluarga akan membuatkan kita berasa bersalah, tertekan, berkonflik dan berasa diketepikan oleh pasangan dan juga anak-anak. Namun jika kita macam terlalu sedikit masa di tempat kerja dan maka kerja kita pula akan tergugat. Jadi untuk menyeimbangkan antara kerjaya dan juga kehidupan iaitu keluarga bukanlah dengan cara yang kita membahagikan masa sama rata antara iaitu dengan keluarga dan juga kerjaya ataupun memendekkan waktu kerja anda. Ianya sebenarnya adalah berbeza untuk setiap individu kerana kita mempunyai kepentingan gaya hidup dan berada di peringkat yang berbeza. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin katakan kepada Encik Muiz dan juga para penonton, saya ingin memohon maaf sekiranya saya terdapat terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada saya sendiri. Baiklah, apa yang boleh saya rumuskan di sini bahawa kita kena bijak dalam mengurus masa dan mengimbangi masa antara kerjaya dan keluarga. Jadi pendek kata, kebahagiaan bermula daripada diri kita sendiri. Semua kerja akan lebih ringan apabila hati ceria dan bahagia. Jadi, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Nurfadilah binti Saleh kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kita pada hari ini dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih ya Cik Nurfadilah. Sama-sama Encik Muiz.